أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini, ke detik ini Allah Taala beri peluang, beri ruang kepada kita untuk sama-sama meneruskan lagi tugas kita sebagai seorang hamba kepadanya dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan dapat sama-sama menunaikan ibadah seperti mana yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang makbul, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah merupakan malam yang terakhir lah dalam bulan Syaban. Kita telah duduk di fasa terakhir. Nah, ayatnya di sini bahawa tak lama dah kita nak masuk pada Ramadan Al-Mubarak. Tak sampai seminggu lagi. Tak? Betul ke tak ni? Jadi tak sampai seminggu dah kita nak masuk pada bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi sambungan daripada kuliah-kuliah yang telah kita adakan ataupun lakukan pada malam-malam sebelum daripada ini. Jadi insya-Allah pada malam ni pun mudah-mudahan kita ulang kaji sedikit sebanyak lagi berkenaan dengan bab ibadat puasa. Yang sebelum ni telah kita sebut berkenaan dengan persiapan-persiapan, persediaan-persediaan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita buat sebagai persiapan nak menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Supaya apa tuan-tuan? Bila ada persiapan, insya-Allah sesuatu pekerjaan ataupun amalan-amalan, terutama amalan dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita bimbang amalan-amalan yang kita buat ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kerana tidak bersungguhnya kita dalam amalan-amalan tersebut, bersikap acuh tidak acuh ataupun memandang remeh
di atas perkara-perkara yang berkaitan dengan hal amal ibadat kita. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara dunia, boleh kita buat persiapan. Apatah lagi perkara yang melibatkan akhirat, yang merupakan di antara perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, yakni beramal ibadah supaya Allah Ta'ala menerimanya. Dan ulama-ulama pesan, di antara persiapannya yakni taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala dosa-dosa maksiat, sama ada yang telah kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun buat dengan makhluk-makhluknya, sama ada sesama manusia kita, suami ataupun isteri, isteri ataupun suami, ayah dengan anak, anak dengan ayah, saing, sahabat dan semuanya. Dan begitu juga sekiranya ada dosa-dosa kita berbuat dengan makhluk-makhluk seperti binatang-binatang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua itu menjadi dosa yang menyebabkan tersekaknya amalan ibadat kita daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ibadat orang-orang yang fasik ini Allah tolak, Allah tidak terima. Jadi banyak buat amal ibadah, tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala tidak terima. Jadi satu kerugian yang amat besar bagi orang yang beramal, tapi Allah Ta'ala tolak, minta jauh daripada perkara-perkara begini tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni sambungan lagi ulang kaji sedikit sebanyak, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Hak yang minggu sebelum ni kita masuk dah pengertian puasa. Puasa ni tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sama ada bermulanya dari terbit fajar yakni subuh sehinggalah kepada terbenam matahari yakni masuknya fardu maghrib. Dan juga kita nak jaga daripada perkara-perkara yang menyebabkan batalnya akan pahala-pahala puasa. Itu yang paling mustahaknya. Jangan kita duduk jaga daripada perkara yang batalkan puasa saja, tapi dalam waktu yang sama kita lupa nak jaga daripada perkara-perkara yang menyebabkan batalnya pahala-pahala puasa kita. Allahu Akbar. Jadi ramai orang yang puasa, puasa dia sah, puasa dia ni cukup dan segala-galanya, tapi dari segi pahala puasa batal ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada berkah dipanggil. Kerugian yang sangat besar. Jadi puasa ni, rukun puasa yang asasnya ulama-ulama sebut ada 3 tuan-tuan. Rukun ni sesuatu yang tidak dapat tidak kena ada. Banyak tak rukun puasa? Tak banyak, sikit je. 3 je. Nak banding dengan rukun semayang, rukun semayang ada berapa? 13. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. 13 tu termasuk tamak ninah tu lah. Kalau hak 17 tu diasingkan antara dengan tamak ninah tu. Jadi rukun semayang 13, rukun puasa 3. Boleh jawab atas sini. Rukun negara rukun negara ada berapa ada 5. Ya dah tu. Rukun negara ada 5. Jadi rukun puasa ni ada 3 hak asasnya. Iaitu pertama, niat puasa. Lagu mana niat puasa ni? Hendaklah qasad melakukan puasa tersebut. Niat puasa iaitu kita nak puasa. Tempat dia di mana qasad ni, niat ni? Iaitu di hati. Niat ni barang perangai ataupun perbuatan hati, bukannya lafaz tu. Ni kadang-kadang lafaz tapi hati kot lain. Ada juga macam semayang lah. Niat semayang
apa nama ni nak sembahyang zuhur niat asar. Tak. Ataupun nak sembahyang fardu zuhur, lafaz dia lafaz dengan asar. Tapi hati mari ikut zuhur dah ni. Nak sembahyang zuhur 4 rakaat, salli fardhu asri 4 rakaatin. Dah, adaan lillahi taala. Niat aku mulut lafaz dia tu niat asar tapi nak sembahyang zuhur. Jadi ke tak tu? Ngaji kitab mana tu musalli kan? Jadi ke tak? Nak sembahyang apa nama ni sebut lafaz tu lafaz dengan asar, nak sembahyang zuhur. Tapi niatnya duduk di hati zuhur lah, tapi mulutnya sebut asar. Jadi ke tak jadi? Jadi, jadi. Jalan dah tu. Jadi. Jadi mulut kau lain, dak hak hati tu hak naknya. Deh. Tapi hak hati ni hak payahnya. Kalau kita buat amalan tu bergerak tapi hati tak bersama. Ni. Kadang-kadang amalan kita kosong, tak ada berkah dipanggil. Dak. Tapi tak apalah. Dalam keadaan kita belajar menuntut ni mudah-mudahan Allah Taala bagi. Jadi niat ni iaitu qasak, niat hendak melakukan puasa. Tempatnya iaitu di hati. Tidak cukup dengan hanya melafazkan dengan lidah jua dan tidak disyaratkan melafazkannya. Tak perlu lafaz. Tak perlu nak lafaz akan apa nama niat ni. Tidak jadi syarat pun. Bahkan mari lintasan pada hati, iaitu kita nak niat berpuasa pada bulan Ramadan tu pun dah memadai dah. Walau bagaimanapun kena tengok atas niat apa nama ni syarat-syarat niat tu dia ada. Sebab dia beza tuan-tuan. Di antara niat puasa fardu ataupun puasa Ramadan dengan niat puasa sunat, dia ada beza. Jangan sama. Ada perbezaan dia. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan ni di antaranya syarat-syarat yang mesti ada pada puasa Ramadan, iaitu pertama mestilah niat yang kita hendak niat itu jatuh pada waktu malam, tak boleh pada waktu siang ataupun selepas daripada terbit fajar subuh tu baru nak niat, tak boleh. Jadi kena beringatlah. Takut-takutnya tak ingat nak niat. Kalau tak ingat nak niat, tak sahlah puasa tu. Jadi sabda Nabi SAW dalilnya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tak ada puasa, tak jadi puasa. Tu puasa fardu ataupun puasa Ramadan. Adapun puasa sunat tak apa. Tak niat malam, niat esok tak apa. Masa mana nak niat ni? Maknanya pernah Nabi SAW, Nabi balik ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan waktu siang lah. Balik tanya Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan dak hari ni ya Aisyah? Aisyah kata tak ada apa satu ni ya Rasulullah. Lalu Nabi kata tak apalah, aku puasa lah. Kalau kita tak ada makanan apa satu, lerak tudung saji awak dia. Tak, kalau kita lah. Tapi Nabi ni aku puasa lah. Jadi hak tu bagi dalil untuk puasa-puasa sunat. Adapun dalil untuk niat puasa fardu, puasa wajib, mestilah jatuh pada waktu malam. Bila malam? Bermulanya pada maghrib. Sampai bila? Sampailah kepada terbit fajar, yakni subuh tu. Panjang tempoh masa dia, panjang. Lama tak tempoh masa dia. Dan nak niat ni mana? Tak kira lah duduk mana-mana pun. Nak niat puasa ni ketika duduk berjalan boleh niat. Ketika duduk, ulama kata duduk dalam bilik air pun boleh niat. Sebab apa? Sebab ia duduk dalam hati.
Dan ada ulama kata ketika tengah sembahyang, tengah solat pun dak, mari nitah nak niat nak puasa bulan Ramadan esok, maka boleh ulama kata. Jadi ketika mana boleh berlaku nak niatnya. Tu yang pertama, mesti jatuh pada waktu malam. Yang kedua, mesti ta'yin dengan puasa Ramadan. Tentukan puasa ni puasa gapo. Maka hendaklah didatangkan pada hati untuk berpuasa Ramadan pada esok harinya. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata puasa, maka niatnya tidak sah. Kerana apa? Mengambil faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi syarat yang kena ada pada niat puasa Ramadan iaitu kena ta'yin. Puasa apa ni? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan, bukannya puasa sunat dah. Jadi kalaulah tidak ta'yinkan akan puasa Ramadan ni, maka menyebabkan tak sah puasa kita tu. Rugi saja deh. Sebab apa? Ambil dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab hadis 40 yang disebutkan hadis 40 Nabi, kitab yang disyarahkan berkenaan dengan antaranya hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan-amalan yang dibuat itu ialah dengan niat, dan pahala-pahala dia tiap-tiap orang yang berniat tu dia akan dapat apa yang dia niatkan. Berdalilkan pada hadis ni lah. Jadi ulama kata kena ta'yinkan akan niat puasa itu sebagai niat puasa Ramadan. Dan yang ketiga iaitu berniat pada tiap-tiap malam. Tidak memadai dengan satu niat untuk puasa sebulan. Kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang satu, bahkan ia adalah ibadat yang berulang-ulang. Walaupun ada khilaf yang berlaku, tapi nak ambil hak cermat, nak ambil hak moleknya, iaitu niat ni mestilah hari-hari, tiap-tiap malam. Sebab apa? Sebab dia kata puasa Ramadan ni bukannya satu ibadat, start daripada 1 Ramadan sampailah kepada 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan. Sebab puasa ni ada tempoh. Sejak daripada terbit fajar subuh tu sampailah kepada masuknya fardu maghrib, terbenam matahari. Tu tempoh dia. Ada had dia. Jadi siapa satu tahap kena berbuka dan kena membatalkan akan puasa tersebut. Jadi sebab tu ada ulama kata bahawa biarlah hak yang paling afdal, paling comelnya, niat tersebut kita buat sama tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Sebab dia ni ibadat yang berulang-ulang. Dah tak boleh kau ustaz Bismillah. Kalau kita nak puasa, nak niat sebulan direct terus, boleh. Ada kau yang menyebut dikatakan boleh. Tapi kalau nak comel, niat hak sebulan pun ada dan niat hak hari-hari pun ada. Lagi comel. Lagu tu. Sebab apa? Takut-takutnya kalau niat hak sebulan ni, takut-takut putus. Contoh macam orang perempuan, dia niat sebulan dah. Tiba-tiba dalam sebulan tu marilah tempoh waktu kotor dia. Waktu dia ni tidak suci, tak boleh semayang, tak boleh puasa. Pas lagu mana? Putus dah tak? Putus dah lah. Niat dia tu. Jadi kalau nak niat juga boleh niat sebulan tersebut, dan kemudian biarlah ada juga buat tempat nyenda hak hari-harian tu, tiap-tiap malam. Tak payah mari nitah ke hati je nak puasa, niat puasa Ramadan. Lagu mana niat dia ustaz? Kalau lafaz dia nawaitu sauma radin an adai fardhi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Budak-budak pasti dah duduk buat nasyid itu.
Dak dah kita tahu anda ustaz tak pandai nak niat nawaitu sauma ghadin nawaitu sauma ghadin ni dak maka niat tengok Melayu pun tak apa. Tak anda kok Melayu tengok orang putih. Tak anda orang putih tengok bahasa hak kita reti. Dak mari nitah hati kita ni. Nak berpuasa, aku berpuasa esok hari puasa bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala memadai dah. Gitu. Tu bagi puasa apa nama ni fardu, puasa wajib, puasa fardu. Syarat-syarat niat tu. Yang pertama mestilah jatuh pada malam hari. Sebelum daripada subuh terbit fajar niat tu. Lepas garik 1 Ramadan boleh niat dah untuk puasa esoknya. Tempoh dia sampailah kepada masuk subuh esok. Kalau lepas subuh baru nak niat, maka tidak jadi puasa dia. Walaupun tak jadi puasa, tak boleh dia makan minum, wajib dia imsak. Kalau makan minum berdosa dia. Pula dah. Sebab tu bila ngaji, bila reti, dah baru amalan kita ni comel. Lagu tu. Yang kedua tentukan puasa ni puasa Ramadan. Dan yang ketiga iaitu niat kalau boleh pada tiap-tiap malam. Walaupun ada khilaf, tapi nak keluar daripada khilaf maka ambillah niat pada tiap-tiap malam. Sebabnya puasa ni ialah berulang-ulang, bukannya satu pakai sebulan tu dah. Itu bahagian puasa apa nama ni fardu. Adapun puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan ataupun ditakyinkan. Niat bagi puasa sunat sah dilakukan sebelum gelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak. Dalil dia iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hak Nabi balik ke rumah Aisyah, tanya pada Aisyah, dah adakah makanan yang aku nak makan tengah hari ni? Aisyah jawab, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau gitu aku berpuasalah. Jadi puasa sunat tidak ditentukan waktu malam. Waktu siang hari boleh dia nak niat berpuasa. Siang hari boleh. Sehingga bila? Sehingga gelincir matahari. Sebelum daripada gelincir matahari. Maknanya niat pukul 12 hari boleh lagi. Niat pukul 4 petang boleh lagi. Niat pukul 5.30 petang. Boleh. Itu puasa sunat. Contohnya lagu mana? Contohnya dia ni tak ingat hari-hari kebesaran Islam dalam berpuasa. Contohnya 10 Muharram ataupun puasa hari Ashura 10 Muharram 9 ataupun 10 Muharram ataupun puasa Isnin Khamis ataupun puasa 3 hari dalam sebulan tu. Dia tak ingat. Pagi tadi makan nasi dah, timbuk nasi belauk pukul 9 pagi. Gula air kapung teh 2 pinggir. Lepas tu tengah hari makan nasi ikan giri pula. Tiba-tiba jumpa sahabat dia, mu tak puasa ke hari ni? Hari ni ke sunat puasa. Allah, aku tak ingat, tak tahu. Lalu dia kata, kalau lagu tu boleh dia puasa start daripada tengah hari tu, lepas pada makan sampailah kepada berbuka puasa. Ataupun sampai pukul 4.30 baru orang ia sedar bahawa hari ini hari kebesaran Islam yang disunatkan berpuasa. Tinggal berapa jam lagi kalau ikut kira-kiranya? 2 jam lebih lagi. Maka boleh puasa? Boleh puasa bagi puasa sunat. Tinggal setengah jam lagi sebelum daripada masuk waktu maghrib ni. Boleh niat puasa? Boleh. Dapat juga pahala. Tapi dapat pahala tu sekadar-kadar tempoh tu lah. Nak oyaknya. Tapi kalau kita pakai tak puasa dah lah. Pakai borong selalu. Ni kita tak ingat ataupun tak tahu.
Kalau boleh puasa tak ada masalah. Dapatlah pahala sekadar-kadar tu. Tak, sekerak je lah nak buat lagu mana. Kelas caduh kita ni. Tak. Allahu Akbar. Jadi kalau bolehnya puasa sunat ni nak supaya menggemarkan kita buat, sebab tu tidak diberati akan dia. Adapun puasa fardu wajib ni kena berat, kena bersungguh. Tak lagu tu. Tu ialah berkenaan dengan niat rukun yang pertama. Yang kedua iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada masuk waktu subuh terbit fajar tu sehinggalah kepada terbenamnya matahari dan masuknya waktu maghrib, ataupun mudahnya imsak dipanggil. Kena tahan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan batalnya puasa. Tu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga iaitu orang yang puasa. Siapa dia ni? Orang Islam. Orang kafir tak sah puasa. Orang yang ditaklifkan hukum syarak, yang baligh, yang berakal. Baligh sampai umur dia. Kanak-kanak yang tak sampai umur tak wajib dia berpuasa. Adapun lagu tu boleh kita latih akan dia. Tapi jangan siapa latih siapa biru anak ketar gegar pakai seng terus jadi ambak lagi ke abah ambak lagi ke kena molek buka puasa masuk ICU mati. Boleh latih dia tapi mengikut kadar kemampuan tubuh badan dia, body dia lah. Jangan kita latih dia ni tak padan dengan body dia. Anak baru 5 tahun, 6 tahun. Adik kena puasa esok tu, puasa penuh. Kalau puasa separuh, ayah tak beli baju raya. Ayah tak bagi duit raya. Kita bagi warning kepada dia, puasa jugalah, puasa juga. Senyap duduk dalam bilik, kabar-kabar mati kerah. Lapar. Janganlah gitu. Bahkan hak tua pun ataupun hak dewasa ni pun kalaulah tak ada kemampuan, tak wajib Allah angkat kepada akan kewajipan puasa. Hak ni sama telah lagi hak kanak-kanak yang belum sampai akan kefarduan kepada dia. Adapun latihan kena beri latihan. Sama macam sembahyang, dia kena beri latihan berkenaan dengan amalan-amalan ibadat ni. Sekerak hari kau dak. Jadi orang yang puasa, orang Islam, orang yang berakal, tidak gila. Orang gila tak wajib puasa. Jadi hak tak puasa tu, hak yang sihat tubuh badan, hak segar megah, tiba-tiba tak puasa, termasuk dalam golongan-golongan yang gila. Tak boleh nak marah dia. Tapi bila masuk golongan gila ni, tak apa, lesen merah dipanggil. Lepas mana-mana pun tak ada masalah. Sama juga bab semayang. Kalau hak tak semayang tu, gila lah tu. Gila. Gila lagu mana? Tidak dihukumkan, tidak diberati hukum syarak ke atas dia tu. Allahu Akbar. Sedikit permasalahan ataupun masail berkenaan dengan puasa ni. Kalau ikutkan panjang bab puasa ni nak baca tak habis dak. Tapi kita tengok apa betul-betulnya. Seseorang yang berniat puasa kemudian dia makan dan minum ataupun melakukan hubungan kelamin, adakah terbatal puasanya? Baik. Jadi apa dia hukum dia ni? Seorang tu dia niat puasa dah, kemudian dia makan, dia minum ataupun dia buat sesuatu perbuatan, contohnya buat hubungan kelamin suami isteri, bersetubuh, adakah batal niat puasanya? Batal tak? Sudah. Batal ke tak batal ni? Batal tak niat puasa dia tu?
Berlaku malam ke berlaku siang. Jadi kata seorang tu berniat puasa. Dia niat puasa. Kemudian dia makan, dia minum. Dah lakukan hubungan persetubuhan suami isteri ni. Adakah terbatal niat puasa tu? Tak kira lah berlaku siang berlaku malam ke. Batal tak? Sudah. Batal ke tak batal ni? Lagi tak boleh jawab, tak berhenti ni. Batal? Tak batal. Betul? Tak payah betul tu tak batal. Tak payah kata batal ni. Tak batal. Tak batal. Jadi hukum dia tidak batal. Makan dan minum dan melakukan hubungan kelamin tidak membatalkan niat puasa. Kerana apa? Kerana hal yang demikian itu dibenarkan oleh syarak melakukannya. Syarak benarkan, syarak izinkan. Bila ni? Sehingga terbit fajar, iaitu sehingga masuk waktu subuh kalau malam. Dah ada pun siang sendiri pun ulama kata selagi kita tak buat niat saja. Niat saja ya. Niat nak makan. Niat tu. Bukan buat ni, niat. Niat nak makan. Nak makan ke tak? Tak makan, niat saja. Tak batal. Niat nak meseng contoh. Niat nak setubuh buat dah? Dak buat. Tak ada buat-buat tapi niat aja. Batal tak puasa? Tak batal. Niat tu. Walaupun siang hari. Niat nak buka. Buka ke tak? Tak buka. Batal tak? Tak batal. Bila kita buat tu baru jadi batal. Understand? Kena faham molek tu. Jadi niat tidak batal. Kalau lah selagi kita tak buat, niat saja je. Niat saja. Baik. Seseorang yang berpuasa sengaja ia berniat untuk berbuka. Padahal belum sampai waktunya. Adakah batal puasanya? Tak payah tanya saja. Batal tak puasa? Aku nak buka puasa dah. Tak ekak dah puasa hari ni. Dah, duk main ladang kelapa sawit ni letih. Tak ekak dah ceruk uput lembu. Dah, panas-panas ceng ni tak ekak dah. Nak buka puasa dia berniat untuk berbuka. Padahal waktu tu tak sampai lagi. Maka batal tak puasa dia? Jawabnya tidak membatalkan puasa dengan semata-mata berniat untuk berbuka puasa. Jika tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bersalahan dengan semayang lain. Semayang kalau kita nak niat putus semayang. Contohnya kita semayang zuhur. Semayang zuhur. Sebelum daripada semayang zuhur kita buat taklid dah. Lagu mana? Bunyi guhai kalau hujan ni nak berhenti semayang, nak akad kain nak jemur tadi tu. Contohnya. Maka kita niat lagu tu ulama-ulama kata batal semayang kita. Niat nak berhenti semayang, nak keluar pada semayang tu. Walaupun hujan tu tak turun lagi. Walaupun hujan tak turun lagi, tak berlaku lagi. Hak yang pendapat yang rajih yang kuatnya. Walau bagaimanapun ada qila, pandangan hak lain kata ada juga kata tak batal. Kenapa? Selagi mana tak berhenti semayang. Tak batal selagi mana tak berhenti. Tapi hak dalam bab semayang ni kita ambil hak yang kuat, hak yang rajih, hak asal dia itulah. Kalaulah kita niat nak berhenti semayang. Sebab tu semayang ni tak boleh berhenti mudah-mudah. Tak boleh kita nak buat berhenti mudah-mudah lagu tu.
Tetapi mengikut setengah pendapat ulama, di antara yang dipakai oleh Syekh Sabiq, batal puasanya kerana niat merupakan salah satu daripada rukun. Maka jika memutuskan niatnya, memutuskan puasanya. Ni pendapat Syekh Sabiq kata. Jadi hak yang dalam mazhab Syafi'i, hak kuatnya, hak rajihnya kata tidak batal selagi mana kita tidak buat perkara-perkara yang membatalkan akal puasa tu, tak makan, tak minum. Seseorang sedang bersahur. Ketika sedang bersahur, tiba-tiba masuknya waktu subuh, Tok Bilal azan. Kejut lambat bangun sahur hari tu. Gedung-gedang bubuh nasi makmum. Bubuh nasi, bubuh kuah. Tangan kanan sumbat nasi, tangan kiri sumbat air. Sumbat nasi, sumbat air, sumbat nasi, sumbat air, sumbat nasi, sumbat air. Tak ada dah ni 2-3 minit lagi. Tiba-tiba tengah makan tu, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan waktu subuh. Lagu mana Adakah batal puasanya? Lagu mana? Kalulah ketika dia makan tersebut, ada lagi makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang duduk dalam mulut dia, ataupun baki-baki makanan yang duduk dalam mulut dia. Lagu mana kalau dia telan, dan lagu mana kalau dia kehek, dia kuat. Adakah batal kalau dia telan? Jadi jawab dia, kalulah dia telan. Telan lagu mana? Orang bang tu telan lagi hak dalam mulut ni. Telan lagi hak dalam mulut ni. Hak kunyah lumak dalam mulut ni. Kisah belaka dah gigi ni. Tunggu masa masuk perut je. Masuk dah tekuk nak telan ni. Jadi ada yang mengatakan di sini batal puasanya. Batal puasa. Jadi batal puasa kalulah telan lagi baki. Dan awak lagu mana? Kena kehek, kena kuat. Sayang ustaz nak kuat. Bukan kata hak dalam mulut sayang nak kuat. Hak dalam pinggir, hak tak ada nak habis tu sayang nak tahu nak buat. Ia pun gomo makan juga tak apa, makan cikmu, tak ada orang tahu, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu sungguh. Memang tak ada orang tahu. Siapa dia tahu? Allah Ta'ala. Jadi hukum dia lagu mana puasa ni? Puasa dia batal. Tak sah puasa dia. Jadi lagu mana? Bahkan hendaklah dia imsak. Wajib dia imsak, tahan diri daripada makan dan minum hinggalah masuk waktu berbuka. Allahu Akbar. Dan wajib dia gantikan puasa hak yang batal tersebut. Jadi hari itu lapar dan dahaga. Pernah berlaku ke? Kalau pernah berlaku, batal puasa itu. Hanya lapar dan dahaga. Wajib ganti. Walaupun orang tak tahu. Walaupun orang tak tahu. Walaupun ada kila-kila kau-kau yang lain kata tak apa. Sudah, ada yang kata sudah, tapi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'inya suruh kuat ataupun suruh buang daripada mulut kita ni, jangan telan. Bukan kata hak duk telan dalam mulut ni, hak sisa-sisa ni pun kena waktu bik lagi. Seperti juga dengan orang yang sedang melakukan persetubuhan, biarlah ilmu. Ngaji bab fiqh lagu ni. Sama juga dengan orang yang sedang melakukan persetubuhan. Tengah bersama suami isteri dalam bulan Ramadan, bulan puasa tu. Bukan siang hari ni, malam hari. Malam hari. Kalau siang hari, jawab dia balik awal lah. Kena kafarah. Mesej bulan puasa. Mesej tebu tak apa. Kalau mesej bini, mesej isteri, boleh pedoh jawab dia. Jadi lagu mana? Hal yang sama juga dengan orang yang sedang melakukan persetubuhan. Tiba-tiba masuk waktu subuh. Tengah-tengah bersama, tengah-tengah bersetubuh dengan isteri tu, tiba-tiba orang bang subuh Tok Bilal. Allah Tok Bilal ni cepat tebeh.
Nak sudah kat sikit lagi contohnya. Kita ni. Tengok ngatuk mata tu yang royak. Bab ni segar berlaku. Deh. Jadi lagu mana? Jika ia tidak menceraikan kemaluannya, maka batalah puasanya. Dan wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak cerak, tak buang, kerih dalam tu, duk rendai lagi, kena buang lah. Orang azan subuh Allahu Akbar, cabut selalu. Mudah faham. Faham ke tak ni? Lama-lama faham. Kena buang selalu. Dalam kerek tu buang, barulah sah. Kalau rendam sikit lagi jadi tak sah puasa hari tu, dah batal, wajib dia imsak. Dan wajib dia ganti. Dan juga kalaulah tak buang juga kena kafarah. Sebab apa? Sebabnya bersetubuh dalam bulan Ramadan di siang hari. Wajib ke atas dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah dia. Lawai kau 2 bulan berturut-turut. Hak sebulan ni pun mepeh. Hak 2 bulan ni sama telah lagi tak akak. Jadi 2 bulan berturut-turut ataupun mengikut hierarki keutamaan dia, orang yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Iaitu yang pertama kena bebaskan seorang hamba. Ada hamba lah ni tak ada, jatuh hierarki yang kedua. Apa dia? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nak puasa tak ekak, jatuh hierarki nombor 3, iaitu beri makan kepada fakir miskin 60 orang. 3 tu tak boleh pilih, kena jatuh so. Kalau ada hamba dulu bebas. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Bagi sebulan seorang, bolehkah? Mu ni joheh. Boleh bagi sebulan seorang. Suami ambil sebulan, isteri sebulan. Tak boleh. Hak yang kenanya ialah suami. Isteri tidak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun yang kena ke atas dia, wajib qada, wajib ganti puasa tersebut sahaja. Tebanglah, loh lah. 2 bulan ni. Ni. Jadi batal puasa tu ialah kerana sebab bersetubuh. Kerana sebab setubuh. Ni. Dah kalau kita bulan puasa Ustaz, kita makan dulu, kita minum dulu, lepas tu batal dah puasa kita tak? Lepas tu baru kita setubuh. Lagu mana cari jalan macam ni. Nak guana moga apa nama ni? Nikah bulan Rejab, bulan Syaban. Anak-anak muda kalau hari ni nikah bulan Rejab, bulan Syaban. Salah-salah geser sikit jadi jadi lain. Duduk rumah pula musim PKP ni. Jadi berlaku, takut-takut berlaku, bukan tak berlaku. Sebab tu dalam syarat royak dah jelas dah so lagu ni. Ada kilah, ada kau kata kalaulah lagu tu tidak dikenakan akan kafarah ni. Tapi kalau niat kerana nak main-main, maka kena. Ataupun tak usah kena. Lagu mana? Dalam keadaan jahil ataupun dalam keadaan terpaksa. Kalau mu tak meseng, aku bunuhmu. Meseng jugalah kita ni. Dah kata terpaksa tak apa. Jadi batal puasa tu dengan sebab bersetubuh, kena kafarah ni. Kalau tidak dah kalau buka puasa dengan benda lagu ni, lagu mana Ustaz? Orang buka puasa makan minum, kita buka puasa dengan gon ni. Tak boleh kira. Lagu mana? Buka puasa dengan bersetubuh. Tak ada benda lain nak buka puasa. Makan ni ada, minum ni ada, tak sih.
Ni, jadi buka puasa dengan bersetubuh. Lagu mana? Jawab dia. Jawab dia sedap ah. Ni, sedap ke mana? Dibolehkan. Boleh tapi tidak digalakkan lah. Nasi ada, ni, onde-onde ada, nek bak ada, ti mandi ada saksi. Nak kok tu juga. Hak tu semula lah kiranya. Tapi nak ayat dia segi hukum dak boleh berbuka puasa dengan bersetubuh tersebut. Tapi tak digalakkan lah. Ni sengeleng cari kita ni kok tu. Mana kita tahu. Menelan air liur ketika berpuasa, adakah batal puasanya? Jawab dia tidak membatalkan puasa, tetapi jika air liur tersebut telah keluar daripada rongga mulutnya kemudian ditelan semula, maka batal puasanya. Adapun telan air liur dalam bulan puasa, kalau duduk dalam mulut tak batal. Hak ada hak dalam mulut kita ni. Kalaulah kita kumpul himpun banyak sampai gelembung pipi-pipi, banyak sikit telan, atau makruh ataupun bodoh jawab dia. Sebab apa? Duk kumpul banyak dalam mulut ni sampai gelembung pipi-pipi, nak mari setengok, hilang dahaga dia kata. Telan alir sendiri, tak batal tapi makruh. Dah hak batal himpun banyak-banyak, kuek dalam gelas, lepas tu minum. Ni batal. Awak no, takut-takut ada awak kerja lagu tu. Dan tidak membatalkan puasa dengan menelan kohok yang tersekat di kerongkon yang belum keluar melebihi makhraj huruf kha, ataupun kohok tersebut turun ke dalam perutnya dengan sendiri, maka tidak batal puasanya. Dan hukum menelan air liur bercampur darah gusi ni, sekiranya air liur tersebut telah bercampur dengan najis seperti darah gusi dan ia tidak membersihkan mulutnya dengan berkomor-komor sehingga bersih, kemudian ia menelan, maka batal puasanya. Kenapa? Mutanajiskan air liur tersebut. Gusi darah dah. Tetapi jika seseorang itu dibalakan dengan mudah berdarah gusinya, memandai membersihkan dengan diludahkan sehingga putih air liurnya. Kalulah dia ni dibalakan dengan gusi mudah darah, sensitif gusi dia ni, maka dimaafkan akan dia. Dan adakah dibenarkan seseorang tukar masak? Rapueh tengah molek ni jangan tidur. 5 minit lagi. Adakah dibenarkan seseorang tukar masak merasai masakannya ketika sedang berpuasa? Boleh tak orang puan ni tukar masak ni, jawab dia harus bagi tukar masak tu merasai makanan tersebut dengan hujung lidahnya dengan tidak menelannya, bersalahan dengan bagian lain, makruh. Kalau tak telan hujung lidah sahaja, maka diharuskan. Dek, siapa dia ni? Orang hak jum masak je. Hak yang dak masak jangan amai teh-teh lah. Tok laki teh macam kerek mari teh. Waktu miam, abang lagu mana ni amai nak teh. Pas makuk teh, pas makuk. Tu bukan teh, tu belakang parai awak dia tu. Batal puasanya. Jadi hak orang yang tak masak ni tak ada kena mengena. Tak boleh lah nak test. Hak yang masak boleh dia test. Hak tak masak ni jangan duk sibuk nak main test. Tak boleh kira. Mari ni emak ni mulut tak berapa sedap lah. Mari suruh lain test. Tak boleh. Orang hak masak sahaja. Seseorang yang berpuasa menelan sisa makanan yang terlekat di celah-celah gigi, adakah batal puasanya? Batal puasanya jika sengaja menelannya sisa makanan tersebut, padahal kuasa ia mengeluarkannya jika dia tertelan bersama air liur disebabkan sukar dia untuk membezakan ataupun meludahkannya, maka hal demikian itu dimaafkan dan tidak batal puasanya. Tak boleh nak asing, payah, susah. Maka kalau lagu tu tak dimaafkan. Kalau tidak kita telan,
Deh, teler lagu mana? Adanya lekat, sisa-sisa sikit-sikit sebanyak kita pun duduk goteng dengan lidah. Deh, duduk goteng teler. Teler dengan sengaja maka batal. Wajib dia imsak hari tu. Deh. Dan adakah merokok boleh membatalkan puasa? Sikit lagi bab rokok ni. Dan bagaimana dengan asap setangi? Ataupun kemenyan? Ia masuk dalam hidung. Jawab dia batal puasa dengan sebab merokok. Isap rokok batal. Mengikut pandangan kebanyakan jumhur ulama. Adapun asap setangi ataupun kemenyan tidak membatalkan puasa. Kerana apa? Rokok itu maksud dia nak dapatkan zat dia, yakni tembakau tu. Adapun setangi ataupun kemenyan itu maksudnya pada bau. Dan lagi asap rokok masuk ke dalam rongga dengan sedutannya bersalahan dengan setangi ataupun kemenyan. Kalaulah bab kena air sakok, tapi orang sakok bulan puasa dia boleh patuh. Bila ni start daripada subuh sehinggalah kepada masuknya maghrib. Lepas pada maghrib itu kena selalu dua batal sekali isak kiri kanan. Kena molek 3. Qada hak pagi dengan hari petang. Hak malam esok hak malam pas pada tarawih. Tapi bulan puasa boleh tahan mata. Bolehkah seseorang itu berniat puasa selama sebulan kerana takut terlupa niat pada malam? Dibolehkan berniat sebulan bulan Ramadan, tetapi pada malam-malam hari wajib berniat juga. Kerana apa? Mengambil yang asalnya di sisi mazhab. Nak ambil hak pandangan di sisi mazhabnya, hak asal. Hak lagu tu. Iso dah ke? Jadi banyak lagi lah berkenaan dengan hukum hakam ataupun berkenaan dengan bab-bab puasa ni panjang sebenarnya. Cuma mudah-mudahan kita baca sebelum daripada masuknya bulan Ramadan ni, mudah-mudahan kita refresh balik, ulang kaji balik bab puasa, persediaan kita nak masuk pada bulan Ramadan insya-Allah tuan-tuan deh. Jadi nampak tak berapa nak kucang-kanyuh dah ni. Nak pukul 9 ni kita pun faham dah. Insya-Allah lah kita sambung pula akan datang. Jadi ada soalan orang tanya ni. Dua soalan. Jika anak menjadi penyebab kematian bapa secara tidak sengaja, adakah anak tersebut dapat menerima harta pusaka bapanya? Kalaulah anak tersebut ni dia penyebab kematian bapanya, lagu mana? Contohnya bawa kereta nak pergi ziarah mana-mana, nak pergi Kuala Lumpur ke gapo mana-mana ke tak? Contohnya lah tiba-tiba dalam perjalanan aksiden matilah. Dia tak mati anak ni, ayah mati. Mati. Maka lagu mana? Boleh dah anak ni dapat retas sakah? Jawab dia boleh. Sebab tidak sengaja melainkan dia bunuh sembelih ayah dia ataupun gali telaga dalai-dalai ayah ni tak nampak mata, tiba-tiba jatuh mampu kerah ayah dia ni, maka tu tak dapat retas sakah. Bunuh sengaja. Adakah batal puasa kalau cucuk vaksin? Baik. Batal tak puasa kalau kita ni buat suntikan? Suntikan. Baik. Tengok suntikan. Suntikan, kalaulah suntikan itu pada urat, dia tidak membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana urat itu adalah liang yang tidak terbuka. Mengikut pandangan ulama yang terdahulu, ada yang kata batal kerana saluran urat ni dah sampai ke perut. Ada ulama dulu kata. Jadi vaksin ni cocok mana? Dalam saluran darah tak? Kedok. Siapa dia kena vaksin dah? Sebab dia ada hak jenis cocok tu cocok dalam daging. Ada jenis hak cocok dalam kulit. Cocok dalam kulit, cocok dalam daging.
Jadi tengok kepada suntikan, kalau cocok dalam daging ataupun cocok dalam kulit. Kalau hak tu ada ulama kata tidak membatalkan. Waxing ni cocok lagu mana? Kita tidak kena waxing lagi ni, tak tahu. Kan ada doktor kerja-kerja klinik hospital kau lagu mana? Nak cocok waxing ni, cocok mana? Dalam darah. Kalau dalam darah tu, dalam apa nama ni? Dalam urat dah tak? Dalam urat. Hak yang masyhurnya, hak yang kita ngaji, kita dengar, dah ada ulama kata batal. Batal sebab cocok dalam urat. Dah ada kau kata tak batal, ada juga. Jadi dalam apa nama masalah fiqh ni kadang-kadang kita boleh pakai kesesuaian dia, keadaan waktu tu lagu mana. Macam bab semayang, bab najis lah. Dia ada tak cicak, walaupun sikit. Kadang-kadang kita ni belorak. Tiba-tiba tengah semayang cicak berak dan seumpamanya. Kalau ikutkan hukum asal dia, batal lah semayang tu. Tapi ada kawan yang kata tak batal juga. Sebab apa tak batal? Sebab kerana nak elok daripada perkara-perkara lagu tu payah, susahnya. Tempat kita ni, tanah Jawi, tanah Melayu ni dibalakan dengan banyaknya jenis cicak. Burung kurang. Kalau tanah-tanah Arab tu banyak burung. Burung pati, burung apa nama ni? Kadang-kadang tengah sembahyang ni berok perek. Tapi cicak ni kadang-kadang duduk atas siling berok. Hak tak maaf bakar cicak duduk dalam kocek baju. Tak maaf tu. Tak khabar tu hak sembahyang. Bakar cicak 14 ekor duduk busuk pohon. Tak sedar mak mana. Jadi hak dalam urat ni ada kau kata batal. Jadi waxing ni cocok dalam urat dah. Kita tak tahu ni. Waxing tak kena waxing lagi tak tahu. Cucuk-cucuk pun jarang kita. Cuma kalau lah jadi darurat sangat, maka kita ambil atas kau, dibolehkan, diharuskan. Tu je lah. Macam orang apa ni, hak lelah tu lah. Kalau ikutkannya. Tapi disebabkan kerana sedutan dia tu. Kalau tak seduk jadi sesak nafas, mudarat pada mati, dia boleh puasa. Maka kau ulama kata dibolehkan, boleh seduk, tak ada masalah dan seumpamanya. Cuma jangan sengeleng. Sengeleng cari. Bulan puasa cari tahu dah kalau batal tak payah puasa aku. Dia pun sengeleng. Tak boleh lagu tu. Sengeleng cari, sengeleng tuju pada tempat tu tak boleh. Kalau dah di apa nama kena dah waktu tu nak lagu mana? Macam orang kecil manis. Sampai satu tahap telai ubat tak suruh gapo. Kena cocok juga, kena injek juga, kena suntik juga. Bila suntik, injek, cocok, barulah segar, barulah sihat. Maka dibolehkan untuk dia. Lagu tu. Tengok atas situasi itu. Wallahu ta'ala alam. Insya-Allah tuan-tuan. Maaf banyaklah. Moga hari akhir tu jumpa pula bulan Ramadan dalam siri-siri kuliah. Kuliah maghrib tak ada kuliah subuh lah. Insya-Allah Jadi sama-samalah bulan Ramadan, bulan puasa ni niat comel tuan-tuan. Maksud comel mudah-mudahan Allah terima amalan kita dalam bulan Ramadan ni dengan comel, dengan baik, dengan molek dan dengan sempurna. Hak tu yang kita naknya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.